Ia telah berkhidmat dalam bidang akademi selama 24 tahun, melaksanakan 17 projek penyelidikan menggunakan bahasa Melayu, menghasilkan 35 buah buku akademi, menyunting lebih 115 buah buku berbentuk jurnal, kertas kerja pasca sidang dan sebagainya. Juga sebagai penggubal dan pengeluar ataupun pemeriksa kertas bahasa Melayu untuk ujian peperiksaan di Malaysia ini, melayakkan Profesor Dr. Nuriah Muhammad Anugerah Tokoh Akademi Bahasa Melayu 2016. Tahniah dahulu daripada kami di Selamat Pagi Malaysia. Tokoh Akademi Bahasa Melayu, satu pengiktirafan dan juga penghormatan kepada Prof yang begitu besar, tapi mengiktiraf sumbangan Prof dalam bidang bahasa Melayu ini. Apabila diumumkan sebagai pemenang kepada tokoh ini, apa yang terbayang di fikiran Prof ketika itu? Okey, pertama Assalamualaikum, selamat pagi dan salam satu Malaysia kepada semua penonton dan juga Aiwan. Terima kasih kerana beri tahniah tadi. Apabila saya mendapat anugerah tokoh akademik bahasa Melayu ni, apa yang terbayang ialah kerja saya dalam membantu memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia, dan saya dapati usaha-usaha tersebut berbaloi ya, seperti yang Aiwan sebut tadi, dengan 35 buah buku ya, yang telah saya tulis ya, dan juga kertas-kertas kerja lain yang telah diterbitkan, bukan saja di tempatan, malah juga di peringkat antarabangsa. Jadi saya rasa kalau nak menyatakan perasaan tu memang gembira, sangat-sangat gembira dan bersyukur. Yang pertama ni boleh saya bagi penghargaan sikit kepada KPT ya. Saya rasa usaha KPT ya, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, menyediakan satu ruang untuk anugerah yang sangat berprestij dan martabatnya tinggi ni, sangat-sangat dialu-alukan oleh kami ahli akademik. Saya rasa sebab wahana yang kita gunakan untuk memperoleh anugerah ini ialah bahasa Melayu ya, dan kita berasa sangat bangga apabila kita menyebut tentang bahasa Melayu itu sebagai satu bahasa yang dapat menyalurkan ilmu yang tinggi ya di Malaysia ini. Okey, bukan saja bahasa pengantara, saya cukup mengagumi penguasaan bahasa oleh Prof Nuriah ini. Dalam banyak-banyak buku yang dihasilkan ini, yang mana yang Prof rasa paling Prof sendiri suka dan dimanfaatkan oleh pembacanya? Okey, Iwan, terima kasih. Yeah. Saya ada 1, 2, 3 yang paling saya sayang buku saya ya. Okey, yang pertama buku yang paling besar itu, yang jumlah halamannya 1036 itu. Sebenarnya buku ini merupakan hasil kajian saya dengan seorang rakan di Universiti Melaya, Profesor Madya Rohani Yusof ya. Dan untuk mendapatkan data 24 bahasa peribumi ini, kami meredah hutan belantara ya di Sarawak ya. Saya fikir setengah orang pun tak sampai ke kawasan itu. Namun demikian, saya sangat sangat teruja juga, ataupun saya rasa bangga ya apabila saya ke kawasan pedalaman tersebut, bahasa Melayu ya yang kami gunakan sebagai wahana untuk mengutip data dan sebagainya difahami oleh semua ya, boleh katakan semua penduduk Sarawak itu ya, yang mempunyai pendidikan sekolah boleh menuturkan bahasa Melayu dengan baik. Malah kadang-kadang saya fikir bahasa Melayu mereka itu lebih baik daripada bahasa Melayu setengah kita ya, yang memang orang Melayu betul ya. Jadi itu yang membuatkan saya seronok. Namun demikian, selain daripada bahasa Melayu standard, saya juga boleh menuturkan dialek Melayu Sarawak. Jadi apabila membuat kajian di sana, saya juga secara tidak langsung mengguna pakai dialek Melayu Sarawak ya, dialek tempatan. Selain itu, buku yang kedua yang ini, saya fikir buku ini pernah memenangi anugerah MAPIM pada tahun 2000, dan buku ini tentang sejarah
linguistik bahasa Melayu di Malaysia ya, sejarah peringkat awal, dan ini memang juga bidang kepakaran saya yang kedua. Yang pertama ialah sosiolinguistik. Dan juga perkembangan bahasa Melayu itu sendiri. Daripada awal kajian sejarah linguistik ataupun lebih kepada bahasa Melayu ini sehinggalah ke hari ini, Prof melihat perkembangannya bagaimana? Adakah Prof merasakan ia positif ataupun perlu lagi pemekasaan di institusi pengajian ataupun di peringkat sekolah? Macam ni ya, kalau kita nak cakap biar yang positif ya. Apabila orang mendengarnya, orang semakin teruja untuk mempelajari bahasa Melayu. Dari segi pemartabatan, misalnya anugerah ini merupakan satu ruang untuk kita melonjakkan lagi penggunaan bahasa Melayu itu. Tetapi kita kena ingat ya, dalam fasa 152, perkara 152, bahasa Melayu memang sudah dimartabatkan. Tinggal lagi kita sebagai pengguna membantu. Tadi pada awal rancangan ini saya sebut, kami sebagai ahli akademik merupakan sekelompok orang ya, yang cuba membantu meningkatkan lagi martabat bahasa Melayu itu. Tapi dari segi fungsi, kalau kita tahu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa pengantar pendidikan ya, dan juga sebagai bahasa rasmi memang sudah ya dinobatkan ataupun dimartabatkan. Jadi sekarang usaha itu terletak pula kepada kita sebagai pengguna bahasa untuk membantu menaikkan lagi ya. Saya melihatnya dari segi positif sebab banyak orang mengatakan bahasa Melayu nak rancu lah, bahasa Melayu akan hapus, akan pupus dalam masa 20 tahun. Saya tidak melihatnya dari sudut itu sebab selain daripada bahasa Melayu standard, kita mempunyai dialek Melayu, ingat ya. Dan untuk memartabatkan bahasa Melayu standard itu sendiri, kita ada badan-badan seperti KPT ya, Dewan Bahasa dan Pustaka, dan banyak lagi badan-badan lain yang memang ya menggunakan bahasa Melayu dengan baik ya, dalam kebanyakan majlis ataupun acara formal. Jadi sekarang kalau kita lihat dialek itu seolah-olah tak boleh ya, memanglah tak boleh diguna pakai ya dalam situasi rasmi, tetapi dialek kita perlu kekalkan sebab dari satu sudut saya lihat pengguna dialek semakin cair ya. Dalam penggunaan dialek mereka sering nak hendak menuju ke arah menggunakan bahasa Melayu standard. Bukan semua ya situasi atau konteks sesuai untuk bahasa Melayu standard. Jadi dalam konteks rasmi kita guna pakai bahasa Melayu standard. Tetapi kalau dalam konteks tidak rasmi, kita ada dialek kita sendiri. Misalnya saya penutur dialek Melayu Perak, jadi saya menggunakan pakai dialek Melayu Perak ya dalam suasana keluarga dan sebagainya. Tapi setengah orang menganggap dialek Melayu Kuala Lumpur itu dialek yang lebih canggih ya. Jadi semua orang nak bercakap tentang dialek Melayu Kuala Lumpur ya. Semua nak cakap ya. Tapi sebenarnya tidak. Kekalkan dialek kita sebab dialek ini ya membantu ya bahasa Melayu standard itu untuk terus berkembang juga ya. Jadi di samping memartabatkan bahasa Melayu standard, kita juga perlu sebenarnya mengekalkan dan menggunakan dialek dalam situasi yang sesuai. Itu pandangan saya. Saya juga penutur dialek Kelantan. Kalau balik ke Kelantan, cubalah cakap KL, memang dia takkan jawab lah. Di sana mungkin masih tebal lagi. Dan juga pengembangan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa, bukan saja di rantau Nusantara, tapi mungkin di negara-negara barat juga kita melihat ramai yang begitu meminati bahasa Melayu, bahasa yang cukup indah ini. Usaha-usaha ke arah itu, Prof? Saya fikir memang kita sekarang ada ya di beberapa universiti di luar negara memang ada menawarkan program bahasa Melayu, misalnya BFSU Beijing ya. Di sana kami juga di Universiti Islam Malaysia ada kerjasama dengan Beijing Foreign. Apa kita kata BFSU itu ya. Dan itu dalam bidang penterjemahan juga. Sebab bahagian saya ada dua sub-bahagian. Satu bahagian bahasa Melayu dan satu bahagian penterjemahan dan interpretasi, dan kita sudah buat MOU contohnya ya. Itu satu usaha yang saya rasa sangat menggalakkan sebab kita boleh bertukar pelajar, kita boleh bertukar pensyarah untuk mengajar ke sana. Tetapi usaha universiti lain juga saya lihat ya, macam Universiti Kebangsaan Malaysia, mereka menghantar pensyarah ke Korea ya. Ini juga bahasa asing ya. Dan juga tapi saya lihat yang paling banyak mendominasi
pengajaran bahasa Melayu ialah pensyarah dari Indonesia, dari Universiti Indonesia. Tetapi kalau saya bercakap tentang dialek tadi, bahasa Indonesia juga ialah bahasa Melayu ya, dari segi dialeknya bahasa Melayu. Jadi apabila kita keluar negara, maka kita dapati selain daripada ya mereka mengajarkan bahasa Indonesia, kalau kita bercakap dalam bahasa Melayu pun kita boleh saling memahami. Tetapi usaha kita kena lipat gandakan lagi. Kalau kita nak ni, misalnya ada cadangan kata kita hantar sendiri ya, guru-guru pencen bahasa Melayu yang bijak ya, mereka sangat bijak mengajarkan tata bahasa di sekolah-sekolah. Kita kumpulkan mereka dan mereka mesti tak ada kerja lagi sekarang ya. Yang sudah pencen kita hantarkan kepada universiti luar negara yang memerlukan pengajar untuk mengajarkan bahasa Melayu di sana. Jadi saya fikir mungkin ada ya kita buat, tetapi tidak begitu meluas ya, cuma universiti-universiti terpilih yang ada khusus-khusus atau program bahasa Melayu ini. Tetapi macam yang Cik Iwan cakap tadi, memang kita ada dan saya bersyukur dan berharap kita dapat mengembangkan lagi ya, supaya lebih banyak lagi ya universiti yang dapat menawarkan bahasa kita yang indah ini. Bahasa ini terlalu luas ya untuk kita kuasainya, memang agak sukar lah, terlalu besar dan terlalu mendalam. Apa lagi kajian yang Prof harapkan pada masa akan datang oleh Prof sendiri ataupun yang sedang Prof lakukan? Terima kasih soalan tu. Selain daripada saya kata kita melihat bahasa Melayu itu dalam konteks bahasa standardnya, jadi kita kalau dalam linguistik kita buat kajian seperti kajian bunyi, fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan sebagainya dari sudut linguistik itu sendiri, kita juga boleh menjalankan kajian-kajian berkenaan dengan dialek bahasa Melayu sebagaimana yang saya katakan tadi. Tapi saya rasa kebanyakan universiti di Malaysia sebenarnya memang sudah memfokus kepada dialek-dialek Melayu ini sejak sekian lama. Sebab tu bila Ivan kata positif, saya memang sangat positif dari segi perkembangan ini. Sebab ramai kita di Malaysia yang ahli akademik linguistik khususnya dan bahasa Melayu yang menumpu kepada kajian terhadap dialek Melayu. Sebenarnya sehingga ke pulau-pulau di Indonesia ya, bukan setakat di Brunei, Borneo ya, Borneo dan juga Semenanjung Malaysia. Harapan saya kita tingkatkan lagi ya. Tapi yang ini situasi formal, tak bolehlah kata oh ya. Kita kata kita tingkatkan lagi kajian-kajian kebahasaan ya yang berkait dengan bahasa dan dialek Melayu di Malaysia ya. Saya pun berminat untuk mengkaji dialek Kelantan Melayu itu sendiri kan, banyak dialek dan negeri-negeri lain dan juga variasi bahasa Melayu. Kepada mereka yang berminat, buku-buku ini boleh didapati di perpustakaan negara ataupun masih dikeluarkan, masih boleh dapat di pasaran? Yang buku ini ialah Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi masih baru ya, baru keluar dari Oxford. Dan demikian juga buku saya yang terbaru sebenarnya saya tinggal tadi, kata pinjaman bahasa Tamil dalam bahasa Melayu. Juga baru keluar pada awal tahun ini, boleh didapati di Dewan Bahasa dan Pustaka. Wow, itu memerlukan kajian yang sangat mengambil masa ya Prof. Tahniah sekali lagi, itu saja kesempatan yang kita ada, tapi seronok berbicara dan berbual dengan Prof. Banyak yang saya belajar tentang bahasa ni dan saya perlukan masa untuk mencerna buku-buku ini. Terlalu banyak, 35 buah buku semuanya. Itulah dia Yang Ku Cinta bahasa ini. Kenapa Yang Ku Cinta? Kita nak saksikan persembahan daripada Crystal dengan lagunya Yang Ku Cinta.